Kita beralih ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini ialah berkaitan usaha membangunkan tanah-tanah hak adat Bumiputera yang terbiar. Terus saja bersama dengan Buma Win. Buma, silakan. Ya, terima kasih Atika. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri untuk membangunkan tanah-tanah hak adat Bumiputera NCR yang terbiar. Timbalan Menterinya Datuk Willy Mongin berkata dengan usaha itu ia diyakini akan memberi pulangan kepada penduduk kampung dan luar bandar khasnya yang mempunyai tanah untuk menjana hasil. Yang terbiar. Sebab seperti mana yang kita tahu, kita mempunyai 30% daripada tanah NCR kita yang berada di kawasan tinggi ataupun very hilly. Jadi di kawasan-kawasan tinggi ini ia tidak sesuai untuk penanaman cash crop ataupun agriculture cash crop. Jadi saya berpandangan daripada tanah ini terbiar, dia boleh dimajukan untuk penanaman ladang hutan. Itu antara beberapa isu pokok yang dibincangkan bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dalam kunjungan hormat Datuk Willy di Wisma Bapa Malaysia pagi tadi. Selain itu, beliau juga memuji usaha kerajaan negeri dalam membentangkan rang undang-undang bagi membangunkan industri nipah dan sagu, justru meluluskan penubuhan Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah LKSN dalam persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Beliau percaya dengan adanya pembangunan industri itu akan meningkatkan sumber ekonomi penduduk luar bandar secara amnya. Sebuah projek komuniti usahawan nipah telah dirangka untuk dilaksana di daerah Kabong. Ia dijangka melibatkan peruntukan berjumlah 1.1 juta ringgit dan pelaksanaannya melibatkan beberapa agensi. Pusat Hikmat Dun Kabong dalam hantaran di laman Facebook menyatakan satu taklimat telah diadakan semalam di Kuching untuk memperjelaskan pembangunan industri nipah yang dipengerusikan pemangku setiausaha tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred Zulkarnain Masron. Taklimat yang dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Muhammad Cik Kadir dan Ketua Pegawai Eksekutif Crown Research Sendirian Berhad Zaidil Huzaini turut menjelaskan hala tuju industri nipah dalam memperkasa aktiviti ekonomi dan keusahawan masyarakat setempat. Zulkarnain memaklumkan kementerian bersetuju menyalurkan bantuan berupa mesin serta peralatan untuk projek tersebut dengan anggaran kos RM200,000. Sementara itu, Crown Research telah mengenal pasti kawasan seluas 22 hektar di Kabong untuk pelaksanaan projek komuniti usahawan nipah. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Mintred dan Crown, seramai 264 pengusaha gula apung yang aktif di Sarawak melibatkan 6 lokasi di Pusa, Asajaya, Debak, Sepauh, Kabong dan Lawas. Daerah Pusat merupakan kawasan yang paling aktif melibatkan 197 pengusaha, sementara di Kabong terdapat 8 pengusaha gula nipah. Pindaan bagi rang Undang-Undang Tafsiran 2022 oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak baru-baru ini akan menyelesaikan pelbagai masalah bagi perkahwinan campur di negeri ini. Presiden Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum, Kennedy Cukpai Ugun berkata, melalui pindaan itu 12 kaum yang tersenarai itu akan mempunyai hak sama seperti kaum-kaum yang tersenarai sebelum ini. Dengan kerajaan dan pindaan ini juga akan memastikan anak hasil perkahwinan campur akan mendapat sepenuhnya hak sebagai Bumiputera ataupun anak negeri Sarawak, anak negeri yang akan menyelesaikan pelbagai masalah berhubung dengan hak asasi mereka. 12 suku kaum yang dicadangkan itu termasuk Bagatan, Bakong, Bemali, Berawan, Dali, Lakiput, Jati Mirek, Narum, Saben, Tatau, Tring dan View. Ditemui RTM di Kuching, jelas Kennedy lagi, bagi kaum yang belum lagi tersenarai sebagai anak negeri, mereka tidak lagi perlu ragu kerana kuasa untuk memasukkan mereka dalam senarai Bumiputera kini terletak di tangan kerajaan negeri.
Pasukan mencari dan menyelamat belum menemui petunjuk baharu dalam mengesan seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas memasang jerat di hutan kampung Merasam, Limbang pada Isnin lepas. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 7 Limbang, Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal berkata, operasi mencari dan menyelamat Cari Lamat yang bermula semalam diteruskan hari ini bagi menjejak mangsa. Jelas Awangku Muhammad Azmin, 11 anggota bomba digerakkan dalam operasi ini turut melibatkan Polis Limbang, Angkatan Pertahanan Awam Limbang, Pasukan Gerakan AM, Rela, Pasukan Bomba Sukarela dan penduduk kampung. Pecah kepada 4 sektor, iaitu 2 sektor bahagian kiri dan 2 sektor pada bahagian kanan. Manakala dari segi pecahan kita rangkumi pecahan kepada 4 pasukan, di mana satu pasukan melibatkan lebih kurang dalam 10 hingga 12 orang anggota. Isnin lepas, mangsa Muhammad Saiful Harun, 40 tahun dilaporkan tidak pulang ke rumah selepas keluar ke hutan menunggang motosikal pada hari berkenaan. Ketiadaannya disedari abangnya pada Rabu sebelum pencarian awal dibuat abang mangsa bersama seorang rakan sebelum laporan kehilangan mangsa dilaporkan di Balai Polis Limbang pada hari yang sama. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak.